Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kehadrat Allah, dengan keizinan daripada Allah kita bertemu lagi pada majlis 10 minit bersama Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Dan subhanallah, kita masih berada di hadis yang ketiga daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari, yang menceritakan tentang peristiwa awal dalam detik-detik, dalam menyatakan tentang detik-detik penerimaan wahyu oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sebagaimana kita semua sedia maklum, hadis di dalam kitab hadis ketiga dalam Sahih Bukhari ini, hadis ni panjang. Pun begitu, kita rasa bersyukur pada Allah kerana banyak maklumat yang kita dapat belajar daripada hadis yang panjang ini. Dan sebagai memohon keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla, kita membaca hadis ini daripada awal dengan sanad Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Dengan salasilah sanad para guru yang menyambung dari guru ke guru sehingga bersambung dengan Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Semoga Allah meredai beliau, meredai para guru beliau, para murid beliau dan para ulama zaman berzaman yang telah menyampaikan Sahih Al-Bukhari sehingga sampai kepada kita. Dan semoga Allah memberkati siapa saja yang mempelajari Sahih Al-Imam Al-Bukhari, yang mengajarkannya, dan semoga Allah turut memberikan kebaikan dan keberkatan kepada siapa saja yang membaca mana-mana karya Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Lais an Uqail an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-nawm fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqi as-subhi thumma hubbiba ilayhi al-khala' wa kana yakhlu bi ghari hira'in فيتحنس فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي. Kita berhenti setakat ni dahulu dan kita pergi kepada teks yang belum kita huraikan, iaitu bermula daripada fantalaqat bihi Khadijah. Teks ini menyatakan fantalaqat bihi Khadijah. Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha telah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu setelah Sayyiduna Rasulullah bertemu dengan Sayyidatuna Waraqah bin Nawfal, setelah Nabi memberitahu apa yang baginda alami, dan setelah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha memberikan kata-kata semangat
dalam menyatakan orang sebaik Nabi tidak akan dihina oleh Allah Azza wa Jal, maka Sayyidatuna Khadijah telah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta atat bihi Waraqah bin Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Ammi Khadijah. Sehinggalah akhirnya Sayyidatuna Waraqah, sehingga akhirnya Sayyidatuna Khadijah telah membawa baginda bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yang mana Waraqah ini adalah merupakan anak lelaki kepada pakcik Sayyidatuna Khadijah dari sebelah ayah. Kemudian disebut tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ni mula menceritakan tentang beberapa ciri-ciri yang ada pada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Kata Sayyidatuna Khadijah yang meriwayatkan kata Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah yang meriwayatkan hadis ni telah berkata, wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Beliau iaitu Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza adalah merupakan seorang lelaki yang telah beragama Nasrani pada zaman jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Beliau satu ketika dahulu adalah orang yang telah menulis dalam bentuk tulisan Ibrani. Tulisan salah satu bahasa iaitu bahasa Ibrani. Lalu Sayyiduna Waraqah bin Naufal ini seorang yang tahu menulis dalam menggunakan bahasa Ibrani. Fayaktubu minal injil bil ibraniyati ma sya'allahu ay yaktub. Lalu beliau telah menulis dengan bahasa Ibrani. Beliau telah menulis daripada kitab Injil apa sahaja yang Allah Ta'ala inginkan untuk beliau menulis. Beliau menulisnya dalam bahasa Ibrani. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Beliau adalah merupakan seorang lelaki tua yang telah pun buta ketika itu. Iaitu ketika Rasulullah bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Ketika itu Waraqah sudah pun terlalu tua, walaupun sepupu kepada Sayyidatuna Khadijah, tapi beliau berusia lanjut dan disebabkan umur beliau sudah lanjut, di saat itu beliau sudah tidak lagi dapat melihat, walaupun pada zaman muda beliau seorang yang dapat melihat. Kita berhenti setakat ini dahulu dan kita cuba tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qastallani dalam mendatangkan huraian bagi petikan yang telah kita dengar secara kasar tadi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu anhu juga telah menghuraikan kenyataan fantalakat bihi Khadijah. Sayyidatuna Khadijah telah membawa Nabi bertemu dengan Waraqah. Dan disebut di sini iaitu Sayyidatuna Khadijah turut ada bersama-sama dengan Nabi dan mereka berdua telah pergi menuju bertemu dengan Sayyiduna Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Bukan maknanya Sayyidatuna Khadijah menyuruh Nabi, lalu Nabi seorang diri pergi bertemu dengan Sayyiduna Waraqah. Jadi maknanya dalam peristiwa itu Nabi ditemani oleh Sayyidatuna Khadijah, lalu mereka berdua telah pergi bertemu dengan Sayyiduna Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yang Sayyiduna Waraqah ini adalah merupakan sepupu Sayyidatuna Khadijah, iaitu anak kepada pakcik Sayyidatuna Khadijah daripada sebelah ibu. Kenapa? Sebab kalau kita tengok nasab Sayyidatuna Khadijah dengan Sayyidina Waraqah, Sayyidatuna Khadijah adalah Khadijah bintu Khuwailid bin Asad. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Manakala Sayyidina Waraqah pula Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Jadi ayah Sayyidatuna Khadijah dengan ayah Sayyidina Waraqah adalah adik-beradik. Ayah Sayyidatuna Khadijah iaitu Khuwailid dengan ayah Sayyidina Waraqah yang bernama Naufal. Jadi Khuwailid dan Naufal ini adalah dua beradik. Sebab itu disebut Ibna Ammi Khadijah.
Yang mana Sayyidina Waraqah adalah anak lelaki kepada pakcik Sayyidatuna Khadijah dari sebelah ayah. Dan ketika hadis ini dihuraikan oleh guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, beliau menjelaskan bahawa Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Sayyidatuna Khadijah bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad, sebenarnya bukanlah Nabi dibawa bertemu itu supaya Nabi lebih yakin yang Nabi temui di Gua Hira itu adalah Sayyidina Jibril alaihissalam. Maknanya Rasulullah bukan dibawa oleh isteri baginda bertemu dengan Sayyiduna Waraqah bin Naufal dengan tujuan supaya Nabi dapat memastikan yang baginda temui di Gua Hira itu adalah Sayyidina Jibril. Maksudnya bukan maksudnya Nabi ketika bertemu, sebelum bertemu tak pasti, tak tahu ya apakah siapa yang ditemui oleh baginda ketika di Gua Hira. Lalu akhirnya Sayyidatuna Khadijah bawa Rasulullah bertemu dengan Sayyidina Waraqah, dan akhirnya setelah Sayyiduna Waraqah bin Naufal dengar cerita Nabi, akhirnya Sayyidina Waraqah pun bagi tahu yang kamu temu tu memang Jibril alaihissalam. Nabi bukan dibawa bertemu Sayyiduna Waraqah supaya Nabi mendapatkan kepastian. Sebab Nabi, kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, Nabi daripada awal lagi sudah memang yakin 100% yang baginda temui di Gua Hira itu adalah malaikat Jibril yang membawa wahyu. Tetapi tujuan Nabi dibawa bertemu dengan Sayyidina Waraqah bin Naufal, tujuan sebenarnya adalah untuk menguatkan lagi hati isteri Nabi, bukan untuk menguatkan lagi hati Nabi. Maknanya yang nak tahu sangat yang Nabi temui itu Jibril ataupun tidak, yang nak tahu sangat siapa? Isteri Nabi, iaitu Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Beliaulah yang ingin memastikan betul-betul adakah yang ditemui oleh Nabi itu memang malaikat Jibril ataupun tidak. Adapun Rasulullah daripada awal lagi, Nabi memang sudah meyakini 100% yang memang Nabi telah bertemu dengan malaikat Jibril alaihis salam. Jadi tujuan bertemu dengan Sayyiduna Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ini untuk melegakan lagi hati Sayyidatuna Khadijah yang memang mengetahui Nabi Muhammad tidak menipu, cuma beliau nak kuatkan lagi dengan beliau nak mengambil pandangan sepupu beliau yang mahir dengan kitab-kitab terdahulu, supaya beliau lebih yakin yang diceritakan oleh Nabi itu memang betul-betul adalah seorang malaikat. Jadi sebab itulah Sayyidatuna Khadijah membawa Rasulullah bertemu dengan Waraqah bin Naufal supaya Sayyidatuna Khadijah lebih kuat lagi keyakinan beliau tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu antara sebab perkahwinan Sayyidatuna Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kerana Sayyidatuna Khadijah mempunyai prasangka yang kuat bahawa Nabi Muhammad inilah yang akan ditabalkan oleh Allah sebagai Rasul akhir zaman. Maka apabila Sayyidatuna Khadijah sudah dapat merasakan, sudah dapat mengagak bahawa Nabi yang akan dibangkitkan akhir zaman ini adalah Nabi Muhammad, cuma ketika berkahwin itu tak pasti lagi, maka beliau mengambil peluang untuk melamar Rasulullah supaya beliau dapat menjadi suri hidup kepada seorang lelaki yang dijangkakan oleh beliau akan menjadi Nabi akhir zaman. Maka Sayyidatuna Waraqah sudah kuat daripada sebelum kahwin lagi bahawa Nabi Muhammad inilah yang akan menjadi Nabi akhir zaman. Maka akhirnya beliau berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikuatkan lagi dengan Sayyiduna Waraqah yang mempunyai pengetahuan tentang kitab-kitab suci sebelum kedatangan Rasulullah, yang mana kitab-kitab suci sebelum ini menceritakan tentang Nabi akhir zaman yang ciri-cirinya adalah ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Rasulullah pulang daripada Gua Hira dan menceritakan peristiwa yang berlaku kepada diri baginda kepada Sayyidatuna Khadijah, maka semakin kuatlah keyakinan Sayyidatuna Khadijah yang betullah suami beliau ini akan menjadi seorang Rasul. Maka beliau membawa Rasulullah bertemu dengan Sayyiduna Waraqah untuk menguatkan lagi apa yang beliau sangkakan, iaitu bahawa suami beliau telah menjadi seorang
telah menerima wahyu daripada Sayyidina Jibril alaihissalam. Dan insya-Allah dalam pertemuan esok hari kita akan sambung lagi tentang ciri-ciri Sayyidina Waraqah yang tak sempat kita nak huraikan pada petang ini. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jazaa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.